A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao ma, manakem. Selamat siang. Namaste. Sawadikap. Anasayo. Salam apa? Sasabai. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi daripada saya. Malam ni saya menyiapkan satu video. Video ini adalah semata-mata untuk tujuan sebagai sinopsis. Tujuan untuk saya memfilmkan pengalaman saya daripada 2012 sehingga 2022, iaitu perjalanan perniagaan numismatik yang saya telah lakukan. Jadi tujuan saya buat filem nanti, filem yang bertajuk Watchmaker dan Time Teller. Jadi tujuannya supaya pihak casting, pihak pengarah nanti boleh tengok pengalaman yang saya sebut dalam video ini untuk dibuat skrip bagi pembikinan filem yang saya jangka filem nanti akan mengambil masa 2 jam setengah ke 2 jam 45 minit, dan filemnya nanti akan diedar di 3,214 negeri-negeri berdaulat di seluruh bumi, di bawah 206 negara yang kami telah rancangkan setiap negeri berdaulat untuk satu syarikat. Syarikat-syarikat ini semuanya akan dibuat di Malaysia sebanyak 3,214 untuk luar negara. Sementara dalam negara melibatkan 842 syarikat untuk kawasan-kawasan berdaulat, melibatkan kawasan Dewan Negeri, Dewan-Dewan Negeri, Dewan-Dewan Rakyat, negeri-negeri dan negara. Yang negara telah pun dibuat atas nama Reserve Bank Malaysia Sdn Bhd dan telah pun ditanda dagang supaya tidak ada orang lain menggunakan nama Reserve Bank Sdn Bhd. Jadi Reserve Bank ni berasal daripada reserve dan beneficiary, maka kami gabungkan menjadi Reserve Bank. Reserve Bank inilah akan memantau ekonomi di seluruh dunia, di seluruh muka bumi, sebagai asasnya di bawah Humanitarian Development Economy Program, dan juga negeri-negeri berdaulat ini jugalah akan menjadi National Economy Development Program. Dan kalau saya sebut di Kelantan hari itu bahawa saya terapkan nilai-nilai Gedebe walaupun negatif akan dijadikan positif, iaitu Global Economization Development Exchange Business Enhance. Jadi dalam hal ini insya-Allah dalam sehari dua lagi pihak Reserve Bank ataupun nama saya Tafri Badi akan memperolehi bayaran daripada Department of Defence Amerika berkait dengan aset-aset saya, iaitu gold backup asset yang dipunyai oleh saya telah diserah ke DOD. Begitu juga gold backup asset saya di Zurich melibatkan 19 SKR, nilainya yang amat besar. Jadi apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan di sana hari ini, bahawa konsep artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang bagi kami seorang atas peribadi, kami tidak sangat memperakui di atas artificial intelligence ini. Kerana artificial intelligence ini adalah satu buatan SOP yang telah diprogram oleh pihak elit global supaya manusia-manusia seluruh muka bumi mengikut apa yang diprogramkan. Jadi saya cuba hidupkan kembali original intelligence, dan akhir-akhir ini saya cuba masuk virtual intelligence ataupun kecerdasan maya, di samping kepada kecerdasan tulen. Jadi saya nak bercerita di sini hari ini juga berkongsi bahawa ilmu matematik yang saya telah laksanakan ini tidak lagi merupakan ilmu matematik,
Walaupun saya sebelum ni mencipta Zaromatic, iaitu 2x2 18. Tetapi setelah saya bertemu, mencari pengalaman di Zurich, up and down sebanyak 9 kali ke Zurich, di Zurich, telah menemui beberapa orang pakar-pakar ekonomi berbangsa Yahudi yang mengatakan kepada saya 2/2 18 Zaromatic yang dibuat oleh you masih kecil. Apa yang kami buat adalah numismatic. Numismatic ni maksudnya 2x2 berapa nak. Jadi betul lah apa yang saya lihat hari ni, bahawa saya mengkaji dan ramai, rata-rata saya berbual dengan kawan-kawan saya yang pakar ekonomi. Paling kuat mereka mengetahui atau belajar di sekolah adalah setakat triliun saja. Sedangkan dalam ilmu numismatik, saya telah melangkaui daripada triliun, di mana saya telah pergi kepada quadrillion, quintillion, octillion, decillion, vegetillion, centillion dan bicentillion. Aset backup, aset gold backup yang ada pada saya hari ini, yang paling banyak adalah bicentillion, melibatkan 603 biji kosong. Jadi untuk centillion adalah 303 biji kosong, sementara decillion 33 biji kosong, vegetillion 63 biji kosong, octillion 27 biji kosong, quintillion 18 biji kosong dan quadrillion adalah 15 biji kosong. Apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sahabat-sahabat saya di sana, baik pihak pegawai kerajaan ataupun swasta ataupun rakan-rakan yang ingin tahu perkara ini, saya jugalah berkongsi. Saya telah melangkaui daripada atas pada trilion, sehinggalah paling besar adalah meritillion. Meritillion melibatkan 30 ribu biji kosong yang dipanggil meritillion. Setakat ini untuk lian-lian ini yang saya dapat kesan dikeluarkan oleh Reserve Bank of Zimbabwe. Sementara yang China yang saya pegang hari ini, selain pada 1000 yuan note, saya juga memegang quintillion, 100 quintillion dan vegetillion 63 biji kosong yang akan dibayar oleh DOD ataupun sovereign buyer adalah $1.5 trilion. Jadi wang-wang ini semua mengikut daripada arahan daripada DOD 2 malam lepas yang bercakap cara meeting Zoom dengan saya. Duit-duit yang saya perolehi ini hendaklah diperlu dan diwajibkan untuk membangunkan manusia di bawah humanitarian economy development program, dan saya telah siapkan humanitarian development program di bawah budgetary sistem saya, melibatkan 21.4 trilion yang disiapkan oleh Cik Sani Mahat baru-baru ini. Sementara dalam satu lagi National Economy Development Program, saya memasukkan untuk mengambil alih ataupun secara reverse takeover di Malaysia sendiri. Dalam sasaran saya 85 public listed company dan 15 ke 20 untuk government linkage company. Dan saya cuba mengesan sekarang ini bukan saja di Malaysia, bahkan di Nasdaq sendiri, di bursa saham Tokyo, di bursa saham Korea, Singapura, Thailand, Arab Saudi, India, sekiranya lebihan yang ada hasil daripada bayar gold backup aset ini, insya-Allah kita akan pergi ke seluruhnya. Pasal saya nak sentuh juga hari ini pasal masalah hari ini, hari raya pertama, raya haji Aidiladha, yang saya tengok tonton dalam TV, dengar dalam radio, banyak bercakap soal pengorbanan Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Soal pengorbanan saya letak ke tepi dulu. Saya nak sentuhnya adalah Nabi Ibrahim punya keturunan, iaitu melalui Bani Katurah.
Katurah inilah yang melahirkan Bani Sri Mala Mahwangsa, iaitu Bani Al-Jawiyum, Bani Melayu. Jadi kalau saya tengok kepada putaran alam, ekosistem alam, mana setiap 250 tahun ataupun kuarter kurun ini dia dunia berubah. Kalau zaman kegemilangan raja-raja Melayu dulu 250 tahun sebelum 1776. Tetapi 1776 sehingga sekarang sudah 246 tahun, iaitu hingga 2022 ini 246 tahun, ada 4 tahun saja lagi untuk tamat milenium sebelah barat dan sebelah timur selama 250 tahun. Bermakna 2026 dijangka kehebatan ataupun tamadun barat yang telah meningkat ke puncaknya akan menurun, disambut oleh pihak sebelah timur. Mungkin negeri China sebagai lead kepada sebelah timur, wallahu alam. Tapi saya yang duduk begini, yang berusaha meniaga begini, walaupun dinegatif oleh orang-orang di luar sana, tapi tetap 4 tahun ini adalah zaman peralihan, iaitu zaman persiapan. Kalau tenteranya hampir nak pencen, kena persiapan untuk berniaga sendiri. Jadi dalam tempoh 4 tahun ini, saya menyeru kepada kawan-kawan semua, kita bersama-samalah untuk bangkit kaum Jawi ataupun Bani Melayu yang akan memerintah dunia, seperti sabda Rasulullah bahawa pemerintah akhir zaman adalah negara di penghujung benua, iaitu negara tanah Melayu. Jadi kalau kita tengok macam hari ni, contoh kerajaan Thailand melalui satu syarikat perunding besar di sana telah email kat saya untuk menyertai bagi membangunkan terusan kera kanal. Harganya lebih kurang 50 bilion dolar. Jadi saya belum bagi kesanggupan lagi kerana saya terpaksa kena memohon dengan DOD dalam pembangunan ini. Kadang-kadang akan memberi kesan politik kerana kita tahu ASEAN ni satu kesatuan negara yang hebat. Jadi apabila kera kanal ataupun segeting kera ni akan dibuat terusan, kita kena tengok jiran-jiran kita yang lain seperti Singapura yang mungkin kehilangan pendapatan yang besar kerana persinggahan kapal-kapal besok daripada India, daripada Bangladesh ke Jepun melalui segeting kera, tidak lagi melalui Singapura. Jadi apa yang saya nak bincang, nak berkongsi dengan kawan-kawan, bahawa di 48 negara yang saya telah langkaui dengan menubuhkan 133 syarikat SPB atas nama TUE Capital, setakat ini saya nampaknya peluang yang amat baik untuk saya sebagai platform untuk memaklumkan kepada DOD, Department of Defense Amerika ataupun Sovereign Buyer, bahawa keperluan wang-wang yang telah dibayar kepada saya bersandarkan kepada gold backup asset ini adalah amat kena sekali. Jadi saya harapnya dalam mengikut protokolnya lebih kurang 70% pendapatan yang saya ada ini akan diguna untuk negeri-negeri dan kawasan-kawasan berdaulat yang total semuanya adalah 4056 kawasan ataupun negeri ataupun provins yang akan dijadikan syarikat sebagai platform perniagaan. Dan di sinilah kami akan menyertai credit enhancement ataupun trade program yang pulangan yang telah ditawarkan oleh pihak trader daripada negeri China amat baik sekali. Jadi saya akan membentuk satu ruang ekonomi yang bagus untuk negara Malaysia, dan kami akan membentuk domestic direct investments, dan kami juga akan membentuk Malaysian foreign direct investment. Yang saya rasa dengan bentukan kami ini, kalau tak silap saya 4056 company ini, kami akan dapat menyiapkan untuk fund ataupun pool keuangan negara setiap tahun
sebanyak 5.816 trilion sebagai pool kewangan reserve negara. Jadi reserve ini sekiranya ada negara luar yang tak senang dengan Malaysia, dengan negara yang saya cintai ini, akan berfikir bertindak di sebaliknya dengan membuat sabotaj kepada petroleum, kepada gas sebagai sumber pendapatan utama negara, termasuk dengan minyak kelapa sawit, minyak masak. Tapi kita tidak menjadi masalah kerana kita mempunyai pool kewangan yang amat cukup dengan 5.816 trilion. Bahkan rakyat, bahkan warga negara, bahkan keluarga di Malaysia sebagai keluarga Malaysia akan memperoleh pendapatan sara hidup bulanan yang saya telah susun. Kerana pendapatan ini kami namakan sebagai Sovereign Wealth Fund, yang saya rasa dalam 4,480,000 keluarga yang saya telah susun, daripada 6,400,000 keluarga untuk 32 juta penduduk, insya-Allah akan berlaku. Walaupun ada orang-orang lain yang cuba menentang, cuba mempelekehkan, cuba menindakkan apa yang saya buat hari ini. Jadi alhamdulillah, saya tengok hari ini sampai dah masa untuk Asia, iaitu Tricksaw. Kalau sebelum ni iaitu Windsor untuk kerajaan British menguasai dunia. Yang kemudian ni ada lagi untuk kawasan Afrika, dia panggil Omardo. Ini akan berlaku juga dalam tempoh 4 tahun. Dan saya harap kebangkitan orang-orang Melayu, insya-Allah Allah SWT telah memberi banyak hidayah kepada saya. Mungkin atas saya sendiri bekerja kuat tanpa henti. Walaupun keadaan ini saya sakit, saya tak sihat, tetapi saya tetap bekerja. Kerana perjuangan saya adalah untuk Earth Economy Solution. Kerana bagi saya Earth Economy Solution lah yang boleh menyelesaikan hal ekonomi kemanusiaan di muka bumi. Yang mana pendapat peribadi saya bahawa World Economic Forum adalah gagal, totally gagal. Kerana World Economic Forum lah untuk persidangan-persidangan elit global ataupun G7 yang menguasai dunia menggunakan kesempatan memanipulasikan manusia bagi kepentingan peribadi. Create the problem, present the solution, seperti yang saya selalu cakap. Jadi hari ini walaupun berkeadaan begini, saya boleh katakan dengan bahasa Seri Malay, iaitu mula cipta rupa nyata. Mana ini soal kung fayakun. Jadi saya harap bangsa saya besok yang mendengar video saya ini, hantarlah WhatsApp kepada Azmi Abdul Rahman sebagai penolong setiausaha M3 untuk kita bersama-sama menganjurkan satu seminar besar mungkin 2026, iaitu tarikh penamat habisnya tempoh untuk period orang-orang barat menguasai dunia. Kita memulai menguasai dunia 2026 dan kita anjurkan seminar yang terbesar di peringkat dunia. Mungkin akan dibuat di Kota Baru. Jadi saya harap, macam saya kata tadilah, artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan yang telah diprogramkan. Bagi saya, kecerdasan tulis. Tetapi apabila masuk soal ketuhanan, ketauhidan, maka kita kena letaklah bahawa virtual intelligence, iaitu kecerdasan maya. Ini soal laduni dan makrifat. Jadi saya menyeru kepada kawan-kawan, dan terima kasih di Kelantan hari itu. Saya balik 2-3 kali menemui Dr. Jaga dan alhamdulillah bertambah pulih. Dan insya-Allah saya dalam 2 minggu lagi ke Kelantan lagi sekali untuk berjumpa dengan Dr. Jaga, dan saya berikhtiar untuk mengubati saya. Dan untuk makluman juga, saya dalam 2 malam lepas, saya telah buat Zoom dengan pihak Renault, iaitu pihak pembayar, yang mana pihak Renault akan menghantar tiket business class saya, isteri saya dan anak saya ke Renault bagi tabletop meeting untuk pembayaran gold backup asset saya. Jadi saya rasa syarat dan general rule yang telah ditetapkan saya telah patuhi. Apa yang mereka mahu macam salinan
wang-wang yang ada pada saya telah pun siap. Cuma salinan bom-bom yang ada ni dalam proses. Jadi saya jangka dalam 2-3 hari lagi mereka akan hantar IPPA. Setelah saya confirm IPPA, dia minta dengan saya dalam masa 3 minggu saya tentukan tarikh dan masa, serta hari mereka akan hantar tiket untuk saya terbang ke sana bagi tabletop meeting. Jadi insya-Allah saya rasa filem yang saya akan buat nanti akan tersebar dalam masa 2-3 tahun, dan saya jangka mungkin kalau cek dengan Silver Chair mungkin pengarahan akan berlaku setahun lebih. Jadi filem yang dinamakan Watchmaker dan Time Teller ini, saya menggambarkan bahawa saya adalah time teller. The Watchmaker is pakar-pakar ekonomi yang banyak bercakap dalam awani, tetapi time tellernya mungkin saya. Jadi insya-Allah dengan filem ni tersebar besok, kita akan buat dubbing biar orang faham macam mana saya mengambil langkah dengan kewujudan manusia ini. Saya gunakan kesempatan untuk mereka akan sejahtera. Sebab tu saya selalu sebut soal White Spiritual Boy Account dan Spiritual Wonder Boy Account. Setengah orang dia mengatakan dialah White Spiritual Boy Account atau Spiritual Wonder Boy. Sebenarnya untuk makluman di luar sana, White Spiritual Boy Account ataupun Spiritual Wonder Boy Account sebenarnya adalah bukannya orang, bukannya pribadi. Yang pribadinya wang prinsipal. Contohnya Marcos ataupun Soekarno yang mempunyai akaun pribadi, tetapi tiap tahun mempunyai interest ataupun faedah sebanyak 4% itu apabila menjadi banyak, menjadi compounding interest terlalu banyak. Jadi wang 4% ini kenapa dibuatnya faedah 4%? Kerana 4% ini adalah sebagai persiapan ekonomi bagi manusia yang akan lahir. Sebab tu dia panggil spiritual, sebagai spiritual, dan dia panggil sebagai wonder boy. Jadi saya nak pesan, itulah bermakna persiapan untuk kegunaan sudah ready, supply and demand. Jadi itulah setakat malam ni. Dan saya pun tadi, ni Cik Sani baru sampai. Saya dah sentuh tadi pasal humanitarian, dia yang siap semua. Humanitarian project sebanyak 21.4 trilion. InsyaAllah kalau bayaran berlaku ini, rakyat Malaysia, keluarga saya, sahabat-sahabat terdekat saya di Kelantan, yang mana-mana yang selalu kita bertemu, bercakap, berbincang, saya rasa saya tidak akan tinggal, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.